Assalamualaikum murid-murid. Okey, apa khabar semua? Sihat? Sihat? Alhamdulillah, sihat kan semua. Okey, hari ni cikgu nak bercerita, sedikit cerita. Cikgu rasa semua pernah dengar kot cerita ni. Cerita pada zaman dahulu yang selalu keluar dekat TV. Okey, cerita ni tentang sang kancil, kura-kura dan juga monyet. Ini mengisahkan tentang monyet yang degil. Apa yang berlaku kalau orang degil ni? Dia akan rugi kan? Dia akan terima balasannya kalau dia degil. Betul tak? Okey. Pada satu hari, kura-kura dan kancil keluar untuk mencari makanan. Mereka cari makanan dekat dalam hutan. Tapi dalam hutan tu tak ada makanan. Cuma ada pokok-pokok yang mempunyai duri dan tidak boleh dimakan. Okey. Jadi, kura-kura memikir satu idea untuk mereka mudah mencari makanan. Jadi, kura-kura berhasrat untuk menanam buah-buahan agar mereka mudah untuk mencari makanan. Sang kancil pun bekerjasama dengan kura-kura agar mereka dapat menanam dan memberi hasil yang sangat banyak kepada mereka. Setelah semua mereka sudah tanam, pokok-pokok tu dah tumbuh dengan segarnya dan matang. Semuanya matang dan kecuali pokok pisang yang mereka tanam. Pokok pisang yang mereka tanam tu masih belum matang kerana pokok pisang yang mereka tanam tu ambil masa. Okey? Pada satu hari, sang monyet sedang bergayut dan dia ternampak buah-buahan yang ditanam oleh kura-kura dan kancil yang sangat ranum. Jadi, monyet kan seorang yang tamak. Seekor monyet yang tamak. Jadi, dia nak makan semua buah-buahan yang ditanam oleh kura-kura dan kancil. Tamak kan monyet tu? Tak patut. Jangan buat macam tu tau. Okay. Jadi, dia nak makan. Jadi, dia membuat hilah kepada kancil dan kura-kura agar dia dapat memakan makanan kura-kura tanam dengan kancil tu. Dia membuat hilah seolah-olah dia sangat lapar. Aku lapar, tolong kasihanilah aku. Dia cakap macam tu dekat kura-kura, tahu tak? Dia cakap macam tu. Jadi, sang kancil dan kura-kura pun kasihanilah monyet ni. Kasihanilah monyet ni, lapar. So kalau korang kasihan dekat monyet kan, korang buat apa? Korang bagikan dia makan. Kancil dan kura-kura ni berhati yang murni. Jadi, dia bagi sang monyet makan makanan mereka yang mereka tanam bersama-sama. Walaupun monyet tidak membantu walaupun sedikit. Setelah itu, monyet pun berasa seronok dan ingin memakan semuanya. Monyet makan dengan terlalu gelojoh sehingga sang kancil dan sang kura-kura marah kepada sang monyet. Sang monyet pula bersikap sombong, degil, ingin memakan juga semua. Semuanya dia nak makan kan? Tak boleh macam tu. Kamu semua jangan buat macam tu tau. Okey. Jadi, sang kancil dan sang kura-kura berasa menyesal memberi makanan mereka kepada sang monyet. Sang monyet pula sedaplah makan kan? Dapat banyak makanan, perut pun kenyang. Tiba-tiba sang monyet nampak sebuah pokok yang bersinar-sinar. Warna merah kemerahan bersinar-sinar di matanya. Dia ingin memakan pokok tersebut. Dia nampak, wah, cantiknya pokok tu. Aku nak pergi makanlah. Dia cakap macam tu. Aku nak yang tu. Dia cakap macam tu. Sebab semua pokok lain dia dah habiskan. Jadi dia nak satu pokok tu yang warna merah tu je. Sebab dia warna merah kan. Korang tahu tak tu pokok apa? Tu sebenarnya pokok cili. Kalau makan, terasalah pedasnya. Okey. So, sang kancil dan sang kura-kura halang sang monyet supaya tidak makan buah tersebut. Kerana mereka tahu buah tersebut tidak boleh dimakan. Ianya akan memberi kepedasan jika kita makan. Tapi sang monyet sangat degil. Dia nak juga makan pokok tu, okey? Dia nak juga, tak kira dia nak juga makan pokok tu.
Walaupun dihalang oleh sang monyet, walaupun dihalang oleh kura-kura dan kancil, dia tetap nak makan pokok yang warna merah tu. Jadi sang kancil dan kura-kura tak boleh nak buat apa-apa. Sang kancil dan kura-kura pun biar dia orang pergi makan. Kalau korang nak halang orang, tak boleh kan? So, biar je lah orang pergi buat. Kita siapa nak halang orang, betul tak? So, sang kancil pun pergi makan dengan banyaknya. Dia kan tamak, jadi dia makan dengan banyak-banyaknya. Selepas dia makan, tahu tak apa jadi? Pedaslah. Dia menjerit-jerit, berguling-guling kerana kepedasan. Akhirnya sang kancil dan sang kura-kura terdiam. Tidak tahu ingin kata apa, kerana mereka sudah menghalang monyet daripada makan buah-buah tersebut. Monyet pula berdegil, ingin juga makan buah tersebut. Selepas itu, monyet menjerit kepedasan dan sehinggalah dia terjumpa air di tasik. Dia pun minum air tu. Kan kita kalau pedas, kita minum air, betul tak? Okey. So dia pun minum air tu, hilanglah kepedasannya. Tetapi dia tetap berdegil juga. Sang kura-kura dan kancil telah memberi amaran supaya tidak makan buah tersebut, tapi dia makan juga. Jadi sekarang sang monyet berdegil untuk makan buah lain pula. Dia nak makan buah pisang yang ditanam oleh sang kura-kura dan sang kancil yang belum matang. Pokok tu belum matang, tapi dia nak makan. Okey, so sang kancil halanglah. Monyet, kau tak boleh makan pokok tu. Kau tak boleh makan, buahnya belum matang. Tapi monyet berdegil. Dia nak juga makan pokok tu. Dia nak juga makan pisang yang belum matang tu. Bila dia makan, apa jadi kalau kita makan pokok yang belum matang? Tak sedap lah kan? Monyet mengamuk. Tak sedap, pokok ni tak sedap. Pokok ni tak sedap. Pokok ni pun tak sedap. Selepas itu, monyet terjumpa satu pokok yang mempunyai pisang yang sudah ranum, sudah masak. Jadi rasanya pun manis kan? Okey. Jadi monyet pun ambillah pisang tu dan dia makan. Dan dia berkata sombong, pisang ni aku yang punya. Dia cakap macam, pisang ni aku yang punya. Kancil dan kura-kura menegas bahawa pisang yang dia makan tu adalah pisang mereka. Kancil dan kura-kura berasa sangat marah kerana sikap sang monyet yang sombong dan juga degil itu. Selepas itu, sang kancil mempunyai satu idea. Dia menarik pokok-pokok semalu yang mempunyai duri. Korang tahu tak pokok semalu tu? Pokok tu dia ada duri. Jadi sang kancil dan sang kura-kura tarik pokok tersebut, letak di bawah pokok pisang tu agar monyet jatuh di atas tu. Jadi bila idea si kancil menjadi, kancil dan kura-kura bekerjasama meletakkan banyak-banyak pokok semalu di bawah pokok pisang tersebut. Jadi sang monyet akan jatuh di atas pokok tersebut. Lepas tu tahu tak apa jadi? Monyet jatuh atas pokok semalu tu dan dia teriak kesakitan. Dia menangis kerana menyesal atas perbuatannya kerana degil. Tetapi sang kura-kura dan sang kancil hanya mahu memberi pengajaran. Kan? Kita buat macam tu sebab kita nak bagi pengajaran dekat dia. So, sang kancil dan kura-kura memberitahu walaupun monyet sudah memakan semua makanan mereka tidak kisah. Cuma mereka mahu memberi pengajaran kepada monyet agar tidak mengulangi sikap degilnya itu. Okey, sekarang apa yang korang belajar daripada cerita cikgu ni? Apa yang korang belajar? Kita tak boleh menjadi seorang yang degil. Kalau kita jadi seorang yang degil, kita akan mendapat balasannya. Okey? Faham? Okey, sekian, terima kasih.